Assalamualaikum dan selamat sejahtera anak-anak sekalian. Hari ini kita akan sambung dalam bab 3, teknik mengukur parameter kesihatan badan. Kita akan pergi pada bahagian yang paling akhir iaitu 3.4, the index jisim badan ataupun body mass index, BMI. So, sebelum kita teruskan pelajaran, objektif hari ini pastikan awak dapat mengira BMI badan awak sendiri. Okey, tapi sebelum tu, apa itu indeks jisim badan? Apa itu BMI? Indeks jisim badan lebih dikenali sebagai BMI ialah satu ukuran jisim badan berbanding dengan ketinggian. Jadi, untuk awak mengukur awak punya body mass index, awak mesti tahu berapa awak punya jisim badan. Okay. Dan juga anda juga perlu tahu berapa ketinggian badan anda. So, dua maklumat ini perlu anda tahu untuk anda mengira indeks jisim badan. Okay. Kalau jisim badan, awak boleh guna penimbang. Ketinggian pun awak boleh ada alat ukuran untuk mengukur ketinggian. Biasanya dalam kelas pendidikan jasmani dan kesihatan, awak ada mengukur jisim dengan ketinggian badan kamu. Alright. So, ini adalah merujuk pada buku teks, ini ialah cara untuk mengukur indeks jisim badan, iaitu jisim badan anda mestilah dalam kilogram bahagi dengan ketinggian anda. Kemudian ketinggian itu mesti dikuasa duakan. Ya. Ketinggian itu dikuasa duakan. Itu adalah cara kita mengira indeks jisim badan. Okay, kita teruskan. Mengapakah kita perlu tahu mengira BMI? Okey, BMI, cikgu highlightkan di sini. BMI adalah satu cara untuk menentukan sama ada kita mengalami masalah jisim badan ataupun tidak. Bila kita kira BMI, kita dapat tahu kita ini termasuk dalam golongan yang mana. Okey, mari kita lihat jadual 3.2. Okey. Jadual 3.2 ini adalah carta indeks jisim badan. Bila awak dah kira awak punya BMI, okey, katakanlah bila awak kira awak dapat nilai BMI anda kurang daripada 18.5. Ini maksudnya anda dalam kategori kurang jisim badan ataupun underweight. Kurang jisim badan. Bila anda kira BMI anda adalah di antara 18.5 hingga 24.9, bermaksud anda dalam kategori jisim badan unggul. Maksudnya normal lah berat badan jisim badan anda dengan ketinggian anda adalah normal. Kemudian bila anda yang kategori ketiga 25.0 hingga 29.9, anda di dalam kategori berlebihan jisim badan. Manakala jika anda dalam kategori 30.0 ataupun lebih, anda dalam kategori obes. Jadi, cuba kira berapa BMI anda dan apakah kategori BMI anda. Cara untuk mengira BMI. Kita ambil contoh. Katakanlah jisim seorang murid ini 80 kg. Tingginya ialah 155 cm. Kemudian kita convert, kita tukarkan jadi meter lah, jadi 1.55. Baiklah, kita nak kira BMI. Maka BMI murid ini ialah sama dengan jisim ni 80 bahagikan dengan 1.55 kuasa 2. Jadi 80 bahagi dengan, okey, kita tekan kalkulator. 1.55 kuasa 2 ni adalah 1.55 darab 1.55 kuasa 2. So kita akan dapat 2.4025. Okey.
Kemudian 80 awak bahagi dengan 2.4025, kita dapat BMI ni adalah 33.29. Okey, badannya 80 kilogram, tingginya 1.55 meter. So kita tengok 33.29. Kita tengok pula dia punya carta, murid ini berada dalam kategori mana? 33.29. 33.29 BMI murid ini bermakna murid ini berada dalam kategori obes. Itu adalah cara bagaimana untuk mengira BMI anda. Kajian menunjukkan jisim badan yang berlebihan boleh menyebabkan masalah kesihatan. Apa masalah kesihatan yang boleh dihadapi? Kita ada serangan jantung, ya. Kalau kita berat badan kita, jisim badan kita berlebihan, kita mudah mendapat serangan jantung, tekanan darah tinggi, stroke, diabetes mellitus ataupun kencing manis, komplikasi sendi dan tulang. Kalau awak lihat ada orang yang terlalu obes, ya, dia mudah kena macam penyakit tulang ni, nama dia slip disc. Tulang dia tidak boleh mampu nak menahan lagi badannya yang jisim badan yang sangat besar. Okey, walau bagaimanapun orang yang kurang jisim badan juga boleh meningkatkan risiko untuk mendapat masalah kesihatan. Jadi bukan sahaja orang yang jisim badannya berlebihan, orang yang kurang jisim badan ataupun underweight pun cenderung untuk dapat masalah kesihatan seperti penyakit jantung, menurunkan daya tahan badan melawan penyakit. Ini maksudnya keimunan badannya lemah, cepat demam. Itu adalah antara salah satu contoh kalau daya tahan badan melawan penyakitnya berkurangan. Okay. Keletihan, anemia. Okay, orang yang anemia ni biasanya muka dia selalu pucat, ya, kurang zat besi sebab kurang jisim badan, ya, dan juga boleh juga mengalami kemurungan. Kemurungan ni adalah salah satu penyakit psikologi lah. Bila kita murung, ia juga akan memberi kesan kepada tahap kesihatan badan kita. Oleh itu, anak-anak semua, marilah kita berusaha untuk mengekalkan jisim badan unggul ataupun tahniah, ya, kepada anak-anak yang mempunyai berat jisim badan yang unggul. Kalau kita tidak sama-sama untuk mencapai jisim badan unggul supaya kita tidak terdedah kepada penyakit, ya. Kita boleh mencegahlah badan kita daripada mendapat penyakit. Kan orang kata mencegah itu lebih baik kan daripada mengubati. Jadi sebelum kita kena penyakit seperti kencing manis, darah tinggi, serangan jantung, stroke, jadi kita cegah dahulu. Okay. Ada beberapa cara untuk kita menambahkan jisim badan bagi murid-murid yang mempunyai BMI kurang daripada 18.5. Jadi anda dalam kategori kurang jisim badan, jadi anda kena berusaha untuk menambah jisim badan. So bagaimana caranya? Mengamalkan pemakanan yang sihat dan seimbang, berpandukan piramid makanan dan pinggan sihat Malaysia. Okey, kita cerita sikitlah tentang pinggan sihat Malaysia. Kalau awak pernah dengar ada satu lagu dia, pinggan sihat Malaysia ni dia mengamalkan konsep suku-suku separuh. Maksudnya apa? Kita ada pinggan kan? Okey, ni pinggan, suku, bahagian suku ini adalah untuk protein. Bahagian suku lagi di sini adalah untuk karbohidrat. Manakala separuh daripada pinggan itu adalah untuk buah-buahan ataupun sayur-sayuran. Okey. Orang yang nak menambahkan jisim badan ni juga perlu makan banyak karbohidrat yang sihat lah, ya. Nasi, okay, mi,
pasta, itu adalah sumber karbohidrat. Tapi tak boleh juga kalau makan karbohidrat saja, kena ada seimbang juga. Maksudnya awak mesti juga cari protein kerana protein ini membantu untuk tumbesaran tisu-tisu badan kamu. Jadi ambillah protein, contohnya seperti ikan, daging, ayam, telur pun adalah sumber protein yang baik. Kemudian makan mengikut waktu yang tetap. Waktu yang tetap. Ambil snack yang padat dengan nutrien bagi menambah kalori dan makan makanan yang berkhasiat lebih daripada biasa. Bukan bermaksud bila awak nak tambah jisim badan, awak kena banyak makan makanan yang contoh ya, awak banyak makan makanan fast food, makanan segera. Awak banyak makan Maggi contohnya. So itu sebenarnya tidak membantu anda untuk menambah jisim badan secara sihat. Boleh jadi awak punya jisim badan bertambah tapi awak dapat penyakit lain pula sebab kita tahu makanan segera mempunyai banyak garam. Jadi boleh menyebabkan penyakit awak punya tekanan darah tinggi meningkat. Jadi oleh itu kalau kita nak tambah jisim badan lebih baik kita cari makan makanan yang berkhasiat lebih daripada biasa. Okay, bagaimana pula orang yang nak menurunkan jisim badan? Okay, orang yang nak menurunkan jisim badan pun boleh boleh ataupun sepatutnya mengamalkan pinggan sihat Malaysia juga. Okay, ini cikgu kongsikanlah pengalaman cikgu bagaimana cikgu menurunkan jisim badan dan masih lagi berusaha untuk menurunkan jisim badan. Ia tidak boleh dilakukan secara drastik. Pastikan bila awak nak menurunkan jisim badan tu ia adalah konsisten. It's a long term process. Prosesnya lama. Jika awak ambil masa yang sangat cepat, boleh jadi ia tidak baik juga untuk awak punya kesihatan. So biarlah kalau awak nak turun tu, dalam seminggu awak dapat turun 1 kilogram pun itu sudah cukup memadai, sudah cukup baik. So untuk kita turunkan jisim badan, pertama sekali kita boleh tetapkan sasaran yang realistik. 1 minggu awak nak turun 10 kilogram itu adalah sangat tidak realistik. So bila nak turunkan jisim badan, tetapkan sasaran yang realistik. Seperti, dia bagi contoh sini, menurunkan 0,5 kilogram dalam seminggu. Dalam seminggu, jika awak dapat turunkan 0,5 kilogram, itu adalah realistik. Sebab tu cikgu kata, bila kita nak turunkan jisim badan, ia adalah satu long term process. Okay? Pantau dan rekod jisim badan anda seminggu sekali. Jangan timbang setiap hari. Itu sangat tidak membantu proses penurunan jisim badan anda. Okay, cikgu kongsikan macam mana cara yang paling baik untuk kira jisim badan awak. Okey, awak timbang seminggu sekali dan pastikan awak timbang tu adalah paling sesuai waktu pagi lepas awak dah membuang. Maksudnya bila lepas awak dah berak, awak dah buang semua, okey, masa tu sesuai untuk awak timbang jisim badan dan pastikan dia seminggu sekali. Ia tidak membantu anda bila anda timbang setiap hari. Ia takut juga mengganggu emosi anda dalam proses untuk menurunkan jisim badan. Okey, ketiga, makan makanan yang sihat secara sederhana berdasarkan piramid makanan dan pinggan sihat Malaysia. Bukan bererti kalau awak nak turunkan jisim badan, awak tak makan langsung. Itu adalah fakta yang sangat salah. Okey, awak boleh turunkan jisim badan dengan makan nasi. Boleh. Cikgu dah buat. Memang betul. Boleh. Okey. So, untuk orang yang nak turunkan jisim badan, kita amalkan juga suku-suku separuh. Okey. Suku tu protein, suku karbo dan separuh lagi buah-buahan dan sayuran. Dia sebenarnya kalau suku tu, nasi yang awak perlu ambil tu, ia adalah hanya segenggam tangan kamu. Itu adalah ukuran untuk nasi nak makan masa tengah hari. Segenggam tangan kamu itu adalah untuk karbo, segenggam lagi untuk protein dan yang ini tapak tangan ni, ukuran tapak tangan ni adalah untuk buah-buahan dengan sayur-sayuran. Okey. Buat beberapa perubahan dalam cara pemakanan anda. Okey, yang ini sangat membantu. Cara pemakanan anda seperti mengubah cara penyediaan makanan. Dia macam ni, kalau kamu nak makan makanan, nak mengurangkan jisim badan,
cara pemakanan ni begini. Bila awak biasa guna ayam goreng ni banyak kolesterol. Jadi kita tukarlah ayam goreng, kita boleh makan ayam tapi kita tukar jadi ayam bakar. Ayam bakar. So masih boleh makan ayam. Boleh, tak ada masalah. Okay, kita cuma ubah cara kita sediakan makanan. Kalau kita banyak guna sayur yang bergoreng, kita makan sayur yang ulam-ulaman ataupun kita buat sayur rebus. Okay. Kurangkan atau elakkan makanan yang tinggi kandungan gula atau lemak. Okay, contohnya contohnya macam keju, kita kurangkan. Bukanlah tak makan langsung. Ia tidaklah realistik kalau awak langsung tak makan. Sebab kita faham kan, kita ni ada keinginan nak makan. Cuma kita kurangkan. Okay? Kalau awak mungkin dalam satu hari awak minum minuman yang bergula 2 kali. So kita cuba ubah jadi 1 kali. Ataupun cuba minum saja teh oat, tak ada gula. Cubalah kita buat sedikit perubahan. Kalau tak boleh kita letak sikit saja gula. Kita cuba lakukan perubahan untuk mendapatkan jisim badan yang unggul. Okay, lakukan senaman sederhana seperti berjalan laju, berbasikal dan berenang sekurang-kurangnya 30 minit 3 hari seminggu. So 30 minit 3 hari seminggu itu adalah senaman yang paling relevan, yang realistik untuk kita buat. Okay. Macam cikgu bila dah berusia, dia punya metabolisme badan dia makin agak berkurangan. Jadi cikgu punya proses nak menurunkan jisim badan tu agak perlahan. Macam awak masih muda, awak punya kadar metabolisme masih tinggi. Jadi awak boleh turunkan berat badan dengan jisim badan dengan cepat. Cubalah lakukan beberapa senaman yang awak suka, yang awak enjoy untuk mengurangkan jisim badan kamu. Kalau awak suka zumba, awak suka menari, amalkan, tak apa. Janji awak buat 30 minit 3 hari seminggu. Macam cikgu dalam usia sekarang, cikgu lebih suka memilih untuk berjalan brisk walking. Okay, dapatkan sokongan daripada orang yang rapat dengan anda. Pastikan orang yang rapat dengan anda itu memberikan motivasi lah. Taklah awak cakap awak nak turunkan jisim badan tapi orang itu memperlekehkan kamu. Okay, walau bagaimanapun sokongan yang paling perlu adalah sebenarnya dekat diri kita sendiri untuk kita kurangkan jisim badan kita.